Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Imam dan barisan pegawai syarak Masjid Tun Khalil Tanjung Minyak, yang seterusnya yang saya hormati Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya, semoga diberikan kesihatan, diberikan ketenangan, diberikan keimanan dan ketakwaan. Semoga kehadiran kita pada pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunannya, ditambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sama-sama kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga baginda, khususnya kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, orang yang berjasa kepada kita yang telah mendahului kita, dan kita pun pasti akan mengikutinya. Wallahu alam bila masanya. Kita hadiahkan kepada mereka, semoga ditempatkan kepada bersama-sama orang yang beriman dan dipermudahkan urusan di dalam alam barzakh sementara menunggu kebangkitan. Kepada mereka semua, syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah Allah berikan kita kesihatan untuk hadir bersama, dan kalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah berikan kesembuhan. Kita tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beriman, kita berdoa, kita bermunajat, memohon pertolongan yang mutlak hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sesama makhluk, sesama manusia ni, orang kata sifatnya ada batasannya. Tidak seluas kudrat, ilmu, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya berbanding dengan kehendak, kudrat, ilmu dan yang ada pada kita sebagai manusia. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah nampak cuaca macam takut kita tuan-tuan bimbang kita, ujian demi ujian, cabaran demi cabaran, peristiwa demi peristiwa, dan itu semua menggambarkan kepada kita kehendak Allah. Allah boleh turunkan hujan berapa banyak dia nak bagi, dia tak nak turunkan hujan pun itu kehendak dia. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Dan setiap yang Allah lakukan kerana dia ada satu sifat, iaitu harus bagi Allah melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Pada kita, sekali dia menjadi nikmat, dalam masa yang sama, wa na'udzubillah, kita takut dia menjadi ujian dan azab pada kita. Apa yang kita minta pada Allah? Rabbana la tuhammilna
ma la taqata lana bih. Ya Allah, kalau Engkau berikan kami ni berbagai-bagai ujian, tugas, tanggungjawab, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang tak mampu kami pikul atau laksanakan. Jadi insya-Allah kita doakan negeri dan negara kita jauh dari musibah, dan apapun kehendak Allah, pada Allah kita bermunajat, pada Allah kita mohonkan pertolongannya, jauh daripada musibah banjir. Negara kita banjir sikit aja tuan-tuan. Orang Melaka satu buku lali pun dah kira banjir dah. Orang Pahang tak ada apa pun, 3 kaki 4 kaki steady je kan. Orang Indonesia bukan banjir lagi dah, main gempa bumi dah. Sampai orang kata gunung berapi lagi dahsyat daripada kita. Itu kalau kita lihat dari sudut akidah sebagai apa? Itu sebagai tanda-tanda alamat kiamat kecil. Kiamat ni ada dua tuan-tuan, kiamat besar yang benar-benar akan berlaku nanti. Itu kiamat yang sebenarnya. Yang ada pada kita hari ni kiamat kecil. Apa kiamat kecil pada kita? Semua orang akan lalui. Satu kata Nabi, kiamat kecil itu kematian. Itu kiamat kecil tuan-tuan. Pasal makhluk aja yang mati, yang akan berakhir. Yang tak berakhir siapa? Allah. Itu kekal selama-lamanya. Yang kedua, kiamat-kiamat kecil lagi apa? Fenomena suasana yang digambarkan oleh Allah, kedahsyatan yang berlaku pada hari Yaumul Mahsyar, Allah tunjukkan sebahagian kecilnya di dunia. Kalaulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Apabila bumi bergoncang dengan sehebat-hebat, sedahsyat-dahsyat kegoncangan, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi akan mengeluarkan segala isi kandungnya. Itu seluruh dunia akan berlaku dari timur sampai ke barat, daripada selatan sampai ke utara. Yang di langit akan berlaku, di bawah akan berlaku. Itu hari apa? Hari Yaumul Mahsyar, bila tiupan sangkakala Allah Subhanahu wa taala ditiup oleh malaikat Israfil. Tetapi nak tunggu itu belum lagi berlaku. Allah tunjukkan fenomena-fenomena yang sebahagian kecil sahaja. Tsunami, banjir, gempa bumi, tanah runtuh. Hari ni nak pergi Genting takut tanah runtuh. Kenapa? Yalah, takkan kena empat ke tak? Tapi di sebalik tanah runtuh apa dia? Keluar segala isi kandungnya. Keluar sebahagian daripada isi kandung apa yang terkandung dalam perut bumi. Kalau nak suruh tenaga kerja manusia mengorek, agak-agak berapa hari cerun bukit tu boleh dikorek siap macam tu tuan-tuan. Tapi Allah nak lakukan sekejap aja. Tak sampai 5 saat dah habis dah. Satu laluan baru, jajaran baru, hakisan yang amat dahsyat. Pokok boleh tumbang. Kalau setakat pokok manusia nak tumbangkan dia berbulan tuan-tuan. Nak pakai jentera, nak pakai ini, nak pakai itu, Allah lakukan sekejap saja. Inilah kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudah pasti ia ada maknanya. Sejauh mana bertambah imannya kita kepada Allah, sejauh mana bertambah orang kata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan menguji kamu dengan berbagai-bagai ujian. Apa ujian Allah Subhanahu wa taala? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dengan ketakutan, wal-ju' dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dengan harta yang kurang, hasil tak menjadi, pertanian apa semua, ekonomi tak berjalan, diuji. Wal anfusi, dan jiwa-jiwa kita akan berlaku kehilangan jiwa, kematian, penyakit, kebuluran dan sebagainya. Semua itu kehendak Allah. Allah menguji kepada kita. Di sebalik ujian tadi apa dia? Kata Allah, wa basyiris sabirin, khabarkan berita gembira kepada mereka yang bersabar. InsyaAllah tuan-tuan. Dan itulah yang menguji kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat kita? Sabar. La tahinu, jangan rasa rendah diri. Wala tahzanu, jangan rasa putus asa. La taqnatu min rahmatillah,
Jangan kita rasa putus harapan kita dengan Allah. Agak Allah tak sayang kita kot. Allah bagi kita, orang lain tak kena, aku aja. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus dengan rahmat Allah. Allah bagi kita sikit, Allah tarik nikmat, Allah uji kita sikit, Allah bagi kita banyak. Dan Allah mengingatkan kepada kita untuk kita terus bermohon, bermunajat, berzikir, bertaubat, bermuhasabah dari apa yang berlaku ini, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini dari sudut apakah peranan keimanan, ketakwaan di dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut," kata Allah. Sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat itu seorang rasul. Daripada Adam sampai Muhammad, ada umat yang nabi-nabi tadi diutuskan kepada mereka. Nabi-nabi diutuskan pada kaum tadi, pada umatnya. Apa peranan nabinya tadi? Apa tugas para rasul yang diutuskan, yang diangkat? Ditanya pada kita. Kita nak bercakap hari ini sedikit, tuan-tuan, tentang keimanan. Iman akan menjadikan kita ini manusia yang terselamat daripada kesesatan, yang terselamat daripada kekafiran, yang terselamat daripada kesyirikan. Apa tugas para rasul? Firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Kami telah utuskan, telah bangkitkan pada setiap umat tadi seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah, mengajak untuk beribadat, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajtanibut taghut, dan menjauhkan dari perkara-perkara yang melampau. Kalau ditafsirkan para ulama, apakah yang dikatakan melampau? Ada yang ditafsirkan ulama, izhab ila fir'auna innahu tawa, kata Allah. Kepada Allah, Nabi Musa AS, Allah perintahkan, wahai Musa, pergilah kamu berdakwah, menyeru kepada Nabi Fir'aun. Izhab ila Fir'aun. Pergilah kamu, wahai Musa, kepada Fir'aun. Fa innahu tagha. Kerana Fir'aun itu sifatnya melampau. Apakah melampau manusia? Fir'aun, makhluk yang dikatakan melampau tadi. Antara yang melampau manusia ditafsirkan perkataan tagha tadi ialah bila manusia menzalimi manusia. Melampaulah dia. Kita hidup sama-sama kita ni, jangan dizalimi, jangan menzalimi. Kita tak nak dizalimi, dan kita tak nak juga menzalimi orang lain. Apa tanda menzalimi orang lain? Wa na'uzubillah, hari ni berapa nilai nyawa, berapa nilai harta. Orang dah tak kenal harta dia ke harta orang. Orang dah tak ada perasaan sayang pada makhluk yang lain. Pukul tu dah jadi gaduh biasa je dah. Harta ni main curi merampas saja, tuan-tuan. Itu sebahagian yang dikatakan melampau, bila manusia menzalimi manusia yang lain. Sifat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jangan kita melakukan kezaliman. Itu kata Allah. Apa makna zalim? Bila kita meletakkan atau menzalimi hak orang lain tadi. Hak kita, jangan diambil. Tetapi sifat yang pertama dikatakan melampau, kalau dari sudut tafsiran ulama, apakah yang dikatakan Firaun itu melampau? Kerana dia menzalimi orang lain. Dia ambil hak orang lain. Dia kaya dengan kekayaan orang lain. Dia menjadi, orang kata tadi, dengan cara mengambil hak bukan cara yang benar. Menipu, merompak. Tadi. Yang kedua, bila dia menzalimi tadi dari sudut apa? Pukul, bantai, nyawa. Hari ni kita ingat anak-anak kita, hari ni tengok keluar cerita buli. Minggu lepas 4-5 sekolah buli dah. Agaknya kita ni jenis spesies bermusim kot. Musimnya buli. Musimnya buli. Jangan buli, tuan-tuan. Kadang-kadang
Kita tengok yang remaja buli pelajar-pelajar tak? Yang tua buli orang tua pun ada juga. Nanti keluar pula berita, rumah orang tua, penjaga, pengasuh membuli orang tua, main sepak terajang, main itu. Keluar berita. Hari ni macam-macam tuan-tuan. Yang menceritakan apa? Tu CCTV tu. Kenapa anak mak aku ni makin lama makin kurus? Saya tak anak kita rupa orang tuan rumah pun letak CCTV rupanya. Pembantu rumah bukan jaga mak. Orang tu pergi kerja aja. Habis orang tu dikerjakannya. Manusia menzalimi orang lain. Dari sudut harta, dari sudut nyawa, dari sudut penghormatan. Hilang penghormatan manusia bila manusia tadi menzalimi orang lain. Itu yang kata Nabi SAW, takutlah kamu ke atas orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Takutlah kamu ataupun orang kata bantulah ke atas orang yang zalim, yang membuat zalim, orang yang kena zalim. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku boleh tolong ke atas orang yang kena zalim? Kita tengok orang kena pukul, macam boleh tolong tak? Boleh tolong, report polis, panggil, leraikan, selamatkan, bantu, bagi makanan, bagi keperubatan dan sebagainya. Ya, dia kata orang yang kena zalim, bagi dia Nabi berkata, tolonglah, bantulah orang yang kena zalim dan orang yang berlaku zalim. Sahabat bertanya, aku boleh tolong orang yang kena zalim? Banyak cara. Tapi bagaimana nak menolong orang yang buat zalim? Macam mana nak tolong orang yang buat zalim? Kata Nabi, serulah, hentikanlah dia berbuat zalim. Macam bukan ni? Jelak kita pun kena. Ya tak? Kita nak halang orang pukul orang, lalas orang yang kena pukul tak kena, kita kena pukul. Tapi itu adalah satu pertolongan juga. Bagaimana kita menolong orang yang berbuat zalim, jangan buat zalim pada orang lain. Okey, yang pertama tadi kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita menjadi orang yang melampau. Kedua, ditafsirkan oleh ulama yang dikatakan atau ditafsirkan kenapa Firaun itu melampau. Bila Firaun telah, orang kata apa, menghina dan merendahkan martabat manusia itu sendiri. Melampaulah dia. Ini sifat Firaun, rampas kuasa, menghina, mengabdikan manusia jadi abdi, jadi hamba. Dua. Ketiga, Firaun itu sifatnya tagha, sifatnya melampau. Apa melampau yang paling besar sekali pada Firaun? Bila dia mengaku Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la fahasyara fanada. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia pun seru orang dia kata akulah Tuhan kamu. Wa na'udzubillah. Ini sifat manusia yang paling melampau. Apa dia? Bila manusia mengaku tu Tuhan. Hari ini manusia macam mengaku Tuhan dah. Dia kata Tuhan aku apa ini sekarang? Tuhan aku duit sekarang. Ya tak? Tuhan tolak tepi kalau duitnya dah datang. Ini manusia. Manusia kita takut hari ini manusia menyembah makhluk balik. Dan Allah ke tepi. Terlupa. Ini yang tongkot tuan-tuan kalau kita lihat cabaran-cabaran kita dari sudut akidah. Dan sudah pasti ke dalam kita menjaga cabaran hari ini, kalau kita lihat, kita tanggungjawab kita adalah menjaga keimanan, ketakwaan, akidah. Apakah yang dikatakan akidah? Akidah ialah satu pegangan i'tiqad yang tidak berbelah bahagi, yang berkaitan dengan keimanan, kepercayaan dan keyakinan kita dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bila menyebut hari ini kita mempunyai berbagai-bagai tanggungjawab kita, tetapi ada satu tanggungjawab yang mungkin saya tak cerita yang lain, hari ini kita bercerita tentang keimanan. Inilah yang menjadi bekalan kepada kita.
Inilah yang menjadi pendinding kepada kita. Inilah yang menjadi penyelamat kepada kita. Kalau nak ditanyakan ujian, kita dah jadi orang yang kecewa, tuan-tuan. Kalau nak dikatakan apa yang kita hajati tak dapat, kita jadi orang yang frust, tuan-tuan. Tetapi ada satu nilai yang mengikat kita ini untuk kita bermuhasabah. Apa nilainya? Nilai keimanan. Nampak tak, tuan-tuan? Tak nampak. Senyum semua. Dalam hati sedih. Kehilangan orang, kita diuji, kita tak apa, senyum aja. Kau ni nampak senyum aja. Itu orang kata satu di antaranya hasil natijah daripada kekuatan dalaman keimanan kita. Ini yang kita nak tengok, tuan-tuan, sejauh mana agaknya kita memuhasabah tentang konsep keimanan kita. Apakah peranan i'tiqad atau pegangan yang tidak berbelah bagi tadi? Yang pertama, kita beriktikad, berpegangan dalam konteks yang pertama, tuntutan keimanan adalah yang berkaitan dengan pengabdian diri kita sebagai hamba Allah sebagai pencipta. Itu tuntutan. Apa pun kita bercakap keimanan, kalau tidak membawa kepada konsep mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, yakin dengan kebesaran keagungan Allah, tidak akan datangnya keimanan. Jadi bila kita bicara tentang keimanan, maka perkara yang menjadi perbahasan pokok perbincangan topiknya yang utama, bagaimana kita mengenal Allah sebagai pencipta. Barulah cerita ilmu kalam, barulah cerita ilmu tauhid, barulah cerita ilmu usuluddin, barulah cerita ilmu akidah. Itulah peranannya. Pertama, matlamat kita mengenali apa yang dikatakan ilmu akidah tadi. Ilmu berbagai-bagai, tuan-tuan, bila sebut ilmu akidah, berbagai-bagai nama ada. Apa makna akidah? Ilmu yang mengikat kita. Ikat apa akidah ni? Jangan terbabas, jangan tersasar. Ilmu yang mengikat kita berpegang kepada kepercayaan, keimanan yang benar. Kalau ditanya pula, apa lagi ilmu akidah? Selain orang kata, orang kampung kita panggil ilmu akidah, dia kata ilmu apa? Ilmu tauhid. Kenapa kita belajar ilmu tauhid tadi? Kemuncak belajar ilmu tauhid untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Tapi dia belajar ilmu tauhid, lalah dia kata dia Tuhan. Macam? Bukan ilmu tauhid tu, ilmu sesat lah tu. Tapi kalau bawa mengajar mendalami ilmu tauhid, hasil puncaknya, ya, kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa dia? Kita mengasaskan tiada Tuhan, hanya Allah, wahdahu la syarikalah. Hanya engkau lah Tuhan yang esa, tidak ada kesyirikan ke atas kamu ya Allah dengan sesuatu. Itu ilmu tauhid, disebut dengan ilmu tauhid. Disebut juga ilmu tauhid ni ilmu apa? Ilmu kalam. Apa makna ilmu kalam? Ilmu yang membicarakan sifat Allah, yang iaitu kalam. Apa kalam Allah? Kalam Allah iaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang diwahyukan, ayat-ayat yang menjadi bukti penyaksian keagungan kebesaran Allah, yang bercerita tentang sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kalam. Ilmu apa lagi disebut? Ilmu usuluddin. Dalam banyak ilmu, macam-macam ada. Maka yang paling puncak kepada ilmu ialah ilmu yang menjadi punca kepada segala urusan agama. Bila sebut agama, asasnya tauhid, asasnya iman, asasnya akidah. Barulah urusan agama, urusan ilmu. Kalau carilah ilmu apa pun, selagi tak mengenal Allah, tak beriman pada Allah, tak mengusahakan Allah, bukan ilmu yang benar. Belum lagi mencapai kemuncak ilmu. Orang tu macam mana pun hebat, lala tengok, serat barang sasar. Ilmu yang sebenar, apa pun ilmunya, yang tahu ialah sebesar mana pun ilmu kita, ilmu Allah lebih hebat daripada ilmu kita.
Dia ada 4 PhD ke 5 PhD, itu ukuran dunia. Tapi kalau tidak mengenal Allah, ilmu yang tidak mengenal Allah, dia masih lagi mencari-cari ilmu yang sebenar. Ilmu yang sebenar, kemuncak pada ilmu ialah mengenal siapa Allah, siapa kita. Kita tahu kita ni hamba, kita tahu kita ni makhluk, kita tahu kita ni sampai masanya ilmu tentu. Kita tahu apa tujuan matlamat kehidupan kita di dunia ini. Ke mana kita akan pergi? Ini. Yang kedua, bila disebut tentang ilmu akhirat, kita akan membawa kepada keimanan kepada para rasul, para nabi yang diutus, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan. Cara yang kedua. Kita bercakap tentang keimanan, nak mendapat iman bukan dengan hal yang logik, bukan cara berfikir. Dapat iman mengenal dengan cara kita mengenali siapakah Rasul utusan Allah. Kenapa peranan Rasul? Peranan Rasul ialah dibangkitkan oleh Allah untuk menyeru, mengajak manusia beriman kepada Allah. Kita mengenal Allah ini biwasitatir Rasul, dengan tugas yang diutuskan oleh Allah kepada para Rasul. Para Rasul yang mengajar kita. Kenapa para Rasul? Kerana para Rasul tadi mendapat wahyu dari Allah. Nabi SAW macam mana mengajar kita sembahyang, bukan Nabi cipta sendiri. Bukan Nabi yang tidak. Nabi dapat, orang kata, wahyu dari Allah yang namanya Al-Quranul Karim, yang diturunkan oleh Allah sebagai kalam Allah, bukan tulisan Muhammad SAW, bukan penulisannya, bukan karangannya, bukan buku sejarah. Tetapi Al-Quran itu ialah sifatnya kalam Allah, kata-kata Allah. Kenapa kata-kata Allah? Allah mempunyai sifat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita beriman pada rukun apa, sifat 20, apa sifat yang terakhir? Sifat kalam, kaunuhu kaliman. Sifat Allah, dia berkata-kata. Di mana Allah berkata-kata? Allah berkata-kata, satu di antaranya dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Al-Kitab. Maka berimanlah kita kepada kitab-kitab yang diturunkan. Apakah kitabnya? Al-Quranul Karim, Injil, Zabur, Taurat. Apakah kandungan kitabnya? Semua para nabi. Ini bila sebut tentang kenuhanan, apa tugas para nabi? Daripada Muhammad, daripada Isa, daripada Adam alaihissalam sampai Muhammad. Apa risalah kenabian yang dibawa oleh para nabi tadi? Daripada Nabi Adam ni, daripada Nabi Adam sampai Muhammad, berapa ribu tahun, juta tahun, kita pun tak tahu. Ini sains mengkaji berapa umur ni. Umat satu kata lah, kita kata dah 5,000 tahun lah sejak Nabi Adam diturunkan, kata Nabi Adam. Kita balik kepada firman Allah, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina min rusulih. Kullun, semua para nabi tadi. Apa sifat para nabi? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat para nabi. Wa malaikatihi, dia beriman kepada semua malaikat yang diutuskan oleh Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan, kena beriman. Wa rusulih, dan rasul-rasul. Dan di antara nabi dengan nabi tadi, apa sifat mereka? Saling beriman dan mempercayai. Sebelum datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Zabur, dalam Taurat telah menceritakan tentang Muhammad. Tentang Muhammad, dia beriman Nabi Adam itu nabi, Musa itu nabi. Itu kullun amana billah. Semua para nabi membawa risalah mentauhidkan Allah. Semua para nabi beriman di antara mereka sesuatu sama lain. Kita beriman daripada Adam sampai Muhammad, dia itu nabi.
Dan semua para nabi tadi mentauhidkan Allah, membawa agama yang namanya inna dina indallahil Islam. Semua para nabi mengajak, menyampaikan risalah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang berbeza. Dan semuanya mengajak atas dasar agama yang sebenar yang dibawa oleh para nabi tadi, ialah agama Islam. Okey. Kita sebut itulah peranan kita, tuan-tuan. Dan apabila tentang kita bercakap tentang keimanan, maka apakah asas keimanan kepada kita? Dia adalah berkaitan dengan kepercayaan. Dalam kepercayaan, maka ulama mentafsirkan apakah yang dikatakan iman atau akidah tadi, iaitu kita at-tasdiqu bil qalbi. Kita benarkan dalam hati kita siapa Tuhan. Dalam hati kita tidak berbelah bagi, tidak ada ragu-ragu, tidak ada orang kata waham, syak, zan. Pada kita ialah kita mengenal Allah dengan yakin. Ya, yakin. Bagaimana datang yakin? Yakin akan datang dengan ilmu. Yakin akan datang dengan dalil. Itu sebab dalam kita membicarakan tentang akidah, kena ada dalil. So, dalam ilmu kalam, dalam membicarakan ilmu tauhid, maka ulama mentafsirkan, menjelaskan dalam untuk mengenal Allah, dalilnya ada dua. Apa dalilnya? Yang pertama disebut dengan dalil naqli. Naqli. Dalil yang tercatat, dinukilkan daripada Al-Quranul Karim. Untuk mengenal Allah bukan sekadar akal logik sahaja. Manusia takkan ada kemampuan semata-mata. Mengenal Allah, kita ada dalil naqli. Dalil yang bersumberkan wahyu Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kata Tuhan itu satu? Macam mana nak jawab? Mestilah satu. Itu logik. Kenapa satu? Sekaya beriman pada Al-Quran. Allah kata dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Itulah namanya dalil naqli. Dalilnya apa? Ya, saya rujuk Al-Quran, kita dapat ayat ni, inilah dalilnya. Bukan main logik. Kadang-kadang kalau main logik, tuan-tuan, akhirnya kita apa? Kita terbelit, tuan-tuan. Orang di mahkamah, kebijaksanaan hakim, peguam apa dia? Kebijaksanaan peguam menimbulkan keraguan. Kita jawab macam ni, dia tanya macam ni. Kita jawab macam ni, dia jawab macam ni. Lala benda yang betul jadi salah, benda yang salah jadi betul. Wa na'udzubillah. Tapi dalam bab akidah, kenapa kita cakap? Kerana Al-Quran. Siapa pun apa pun itu ayat tak boleh ubah. Maka nak mengenal Allah, nak menetapkan keimanan kita, maka sumbernya adalah dalil naqli. Kita bercakap tentang kebesaran, keagungan, tentang hari kiamat, tentang alam barzah, tentang kehidupan ini sementara, tentang dosa dan pahala, tentang cabaran hidup, tentang apa? Kenapa? Ada sumbernya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memantapkan ilmu keimanan tadi, datang yang kedua, dipanggil dengan dalil akli. Dalil yang sifatnya akal, fikiran logik, mantik, rasional. Tapi kalau rasional tidak berpandukan pada ayat, tak boleh. Kalau rasional tidak berpandukan pada hadis, dia jadi babas. Tetapi kalau rasional, ya, manusia ada kuasa. Betul kan? Ini duit aku punya pasal lah. Nanti dosa aku pikul lah sendiri. Dia jawab ikut apa tu? Dia ikut nafsu, dia ikut akal logik dia sendiri. Alah, hidup ni sekali je, buat aja lah. Betul ke hidup ni sekali? Kalau kita fikir dengan jawapan logik, aku punya pasal, duit aku punya pasal lah. Aku masuk, duit aku punya pasal lah. Betul duit kita. Tapi dalil naqli,
mengingatkan tanggungjawab kepada kita mencari rezeki yang halal. Yang ada pada kita ni ialah orang kata pemilikan sementara yang mutlaknya milik Allah. Kita ni apa? Dipinjamkan seketika. Hidup kita tak lama. Ya, kalau ikut logik, ya aku apa tak lama, ni dah 100 tahun dah ni. Ya, pada kita 100 tahun, tipat 100 tahun ke 1000 tahun pun kita tetap makhluk, tidak kekal. Ini tuan-tuan, kalau kita lihat, logik akal kadang-kadang menjerat kita untuk kita melakukan sesuatu. Tetapi kalau akal kita tidak bersendikan kepada dakli tadi, kita akan jadi terbabas. Kita akan jadi tersasar. Kita bercakap seakan-akan macam tak ada insurans. Bila kita bercakap dalam kehidupan kita ini, maka kita kena hati-hati. Contohlah kan, kita dah orang kata tolong orang tu pun selamat. Logik akal, siapa yang menyelamatkan orang tadi daripada mati? Akal logik apa kata, nasib baik aku ada, kalau tak ada mampus kau, macam tak hidup kau. Tak jadi kita tuan-tuan. Siapa yang lamanya? Alhamdulillah, saya syukur dengan Allah, ditakdirkan pada kejadian itu berlaku, saya pun sampai. Jawabnya apa? Dengan sebab kita sampai, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kedratnya kita dapat menolong, menyelamatkan. Habis siapa yang menyelamatkan orang tadi? Allah sebenarnya, tetapi asbabnya siapa? Kita yang jadi asbab. Kita datang kena pada tempatnya, kena pada masanya, pada kejadian yang berlaku, maka selamatlah kita. Akhirnya kita yang orang kata ada adab ni tadi, apa dia? Cakaplah alhamdulillah dengan izin Allah, bukan dengan kita semata-mata. Itu pun kadang-kadang dia tak kenang budi lagi. Aku dah tolong kau, tak ada mampu. Ayat orang Melaka macam tu dunia keluar kan. Jadi tidak, kita balik alhamdulillah. Takdir mempertemukan kita, takdir keadaan itu berlaku dengan kudrat izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bila sebut tentang keimanan, disebut at-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Keimanan akan datang. Yang kedua, kita ikrar dengan lisan, tiada berbelah bagi keraguan bahawa inilah Tuhan, inilah ini. Wal amalu bil jawarih, kita membuktikan dengan tindak tanduk, menunaikan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu yang ketiga. Bila disebut tentang keimanan dan ketakwaan, ada tiga perkara yang menjadikan kita ini insan yang beriman. Kita kena ingat, al-iman laisa bitamanni wa laisa bitahdi. Iman bukan dengan datang dengan angan-angan, dengan cita-cita. Ini hadis Nabi SAW. Iman bukan dengan angan-angan, bukan dengan cita-cita. Kalau kata Piramli dalam cerita penyamun apa, Pulau Penyamun tu apa dia kata? Ana mati dalam iman. Macam? Boleh? Boleh kita kata macam tu? Wallahu a'lam tuan-tuan. Orang yang beriman, prinsip yang pertama, al-iman laisa bitamanni wa laisa bitahdi. Iman bukan dengan angan-angan, bukan dengan cita-cita. Yang kedua, iman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal insanu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia cukup mengatakan dia beriman sedangkan dia tidak diuji? Yang kedua, setiap bab keimanan kita akan diuji. Nak tahu indeks kekuatan keimanan, ketakwaan, keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasul, keimanan kita kena diuji. Setiap kehidupan kita hari inilah adalah ujian. Setiap
masa, detik hari ini yang kita lalui namanya hidup. Kehidupan kita ini adalah ujian. Kuliah subuh saya ni, ujian tak untuk tuan-tuan? Ujian tau. Tadi nak datang tak nak datang? Tak? Nak datang tak nak datang? Ujian tak? Kena buat keputusan tak? Kena buat keputusan. Dah datang pula, lepas wirid tadi. Nak tunggu tak nak tunggu? Nak tunggu tak nak tunggu? Alamak, dah pukul 7. Nak balik cepat ke tak nak balik cepat? Kena buat keputusan ni. Sekarang kena buat keputusan. Lantak dia lah nak cakap apa. Dah duduk. Aku nak kejam mata ke aku tak nak kejam mata ni? Kita akan buat keputusan. Dan setiap masa tadi, kita akan diuji. Lepas ni nak pergi mana? Nak buat benda baik ke nak buat benda tak baik? Setiap kita akan diuji. Setiap masa. Bila ujian akan berakhir? Bila ujian akan berakhir? Mati je. Ujian apa lah? Dah tak ada ujian lagi dah. Selagi kita hidup, malam garang, nak tidur pukul berapa malam garang? Ujian tau. Kena buat keputusan. Aku nak tidur pukul 9 ke? Aku nak tidur pukul 10 ke? Aku nak tidur pukul 3 pagi tengok bola? Ujian. Nak tengok bola ke tak nak tengok bola? Nak tengok channel ni ke nak tengok? Buat keputusan tuan-tuan. Setiap kehidupan kita ini adalah ujian. Dalam ujian tadi, adakah perkara-perkara yang diuji kepada kita membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, atau menjadi kita ini melanggar kehendak dan peraturan Allah Subhanahu wa taala? Dua je ujian. Hamba yang taat atau hamba yang menderhaka, wa na'udzubillah. Ini yang kita jaga tuan-tuan. Setiap kehidupan yang dikatakan keimanan, kita akan diuji. Setiap akan diuji. Sakit, ujian. Sakit, ujian tuan-tuan. Boleh jadi kita sabar, boleh jadi kita hilang sabar. Boleh jadi sabar, tadi kita berzikir, kita bermuhasabah. Dengan sakit boleh menjadikan kita ni bertengkar dan menyalahkan orang lain, termasuk isteri dan anak kita. Percaya tak? Dengan sebab sakit boleh menyebabkan kita putus hubungan dengan anak beranak boleh. Aku nak macam ni, macam-macam tuan. Orang sakit ni tuan. Tapi ada orang sakit, sabar. Alhamdulillah, lagi dia sakit, lagi dia sabar. Lagi dia sakit, lagi dia sabar. Lagi. Rupanya ada orang, lagi dia sakit, lagi dia tak sabar. Rupanya penyakit pun sabar, ujian. Kaya pun jadi ujian. Kaya jadi ujian tuan. Bukan nikmat kaya bukan nikmat sebahagiannya. Itu yang kalau kita tengok dalam kisah Nabi Musa AS, apa yang Allah tak beri pada Nabi Musa AS? Kekayaan, kekuasaan, kehebatan, kebolehan. Kebolehan Nabi Musa, Allah berikan mukjizat, boleh apa? Boleh menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Musa AS boleh bercakap dengan semut, boleh bercakap dengan makhluk. Kekuasaan Nabi Musa alaihi mukjizatan Allah beri pada Nabi Musa apa dia? Boleh memiliki kekerajaan langit dan bumi. Boleh membina istana sekelip mata saja. Itu kelebihan Nabi Musa. Boleh membunuh sihir. Bila ditanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini apa semua untuk engkau ni? Apa dia jawab? Haza min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhanku. Bukan kehebatan dia sebagai manusia, bukan kepandaian dia sebagai manusia, bukan, tidak. Dia kata ini anugerah Tuhanku. Apa makna anugerah Tuhanku? Kata Nabi Musa AS, liyabluwani ashkur au akfur. Semua pemberian-pemberian anugerah, kemukjizatan, kebolehan, kehebatan Nabi Musa tadi, dia kata anugerah dari Tuhan untuk menguji aku. Adakah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur? Kalau tanya kat kita sekarang macam, semua kita ada. Kau nak apa? Aku ada segala-galanya. Kau nak duit? Aku ada duit. Kau nak kuasa? Aku ada kuasa. Sekarang aku boleh buat apa aku nak buat. Agak-agak macam tu ke tuan-tuan? Ingat, kalau kita mempunyai nilai keimanan, ketakwaan, dalaman kekuatan kita tadi, kuasa-kuasa kita,
harta-harta kita, sehat-sehat kita, nyawa-nyawa kita sekadar dipinjamkan seketika sahaja dari Allah Subhanahu wa taala. Ditarik balik tak? Ditarik balik bila sampai masanya. Kadang-kadang tak sampai masa pun hilang dari kita. Kita ada duit 1,000. Kalau ikut akal boleh berapa boleh tahan 1,000 ni? Kurang-kurang seminggu, 2 minggu ke tak? Syukur kalau ada 1,000. Tapi kalau nak diuji oleh Allah, 1,000 ni boleh hilang berapa minit tuan-tuan? Sedetik aja. Nak tak kedai pergi ke tanda, hilang. Nak hilang tak apa. Saya selak jatuh. Nak tarik tanda, pelan. Berapa jam? Bukan rezeki kita tuan-tuan. Walaupun kita dah memiliki, tetapi tak kekal kat tangan kita. Boleh cari berbagai sebab, hilang seketika aja. Jadi kita bermuhasabah tuan-tuan. Yang pertama saya katakan tadi ialah kita akan melihat bahawa yang kedua, nilai keimanan tadi, orang yang beriman akan diuji. Iman yang pertama bukan dengan angan-angan, bukan dengan cita-cita. Nilai diuji. Dan yang ketiga, sifat iman, kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Apa maknanya? Iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Kenapa dia bertambah? Ada sebab. Kenapa dia berkurang? Ada sebab. Iman ni jarang kita, ada tak orang indeks, siapa orang main saham ke sini? Kenapa saham naik, kenapa saham turun? Ada kayu pengukurnya. Ada tak kayu pengukur keimanan tuan-tuan? Meter yang boleh ukur iman. Hari ni iman aku berapa persen agak? Kalau nak boleh beli tak tuan-tuan? Wallahualam. Tak ada tuan-tuan, tak ada indeks alat pengukur iman secara saintifik. Tapi kalau kita kencing manis macam orang kencing manis, hari-hari tengok darah kan, tengok gula tinggi ke rendah, tinggi ke rendah, tinggi ke rendah. Oh ini tinggi, tinggi ni dah terlebih bah, dah dekat 12 dah bah, turunkan sikit, turun. Kontrol makan lah, hypo bah, oh naikkan sikit, kurang gula sangat dah ni, kena naikkan sikit. Itu indeks dunia tuan-tuan. Indeks air pasang surut, banjir ke tak banjir? Oh dalam paras pagi ni ada paras bahaya, ada paras berjaga-jaga, ada paras biasa. Lebih paras ni, jawabnya kita bahaya. Itu indeks dunia. Orang meniaga saham, ya, dia akan tengok, oh ini nak jual saham ke, nak pegang saham ni. Tengok, oh ini tak boleh cepat-cepat lepas, tak ada, rugi bankrupt kita sekarang. Ada indeksnya. Indeks orang kata akhirnya gempa bumi nak berlaku. Oh, kita ada ukuran berapa kekuatan gempa bumi yang berlaku. Berapa skala Richter. Ada skala dia pula. Tapi rupanya iman juga ada indeks. Kenapa? Al-iman ya. Kenapa bertambah? Bila kita ada wa amilus salihat, bila kita melakukan amal soleh, kita melakukan amal jariah, kita mengingatkan zikir, kita bertaubat, kita baca Quran, kita bersedekah, kita bersyir. Bagaimana kita jatuh? Jom kita bertumbuk. Ya tak? Jom kita apa? Ni kita pergi karaoke dekat Melaka Raya katakanlah. Jatuh kita. Kita kena satu-satu. Jatuh saham kita, iman kita. Di dalam konteks keimanan yang ketiga, dalam konteks kita bermuhasabah, iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Sebab hadis Nabi SAW, dia kata dalam manusia ni kadang-kadang kita akan berjumpa paginya beriman, petangnya kafir, petangnya beriman, paginya kafir. Jawabnya, adakah kita hendakkan iman kita tu macam, atau kita nak indeks keimanan kita, ya baki hidup aku ni tinggal berapa tahun lagi dah ni, biarlah aku hendak kita ini
Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, Engkau hidupkanlah aku dalam keadaan beriman, matikanlah aku dalam keiman, Kau bangkitkanlah aku bersama-sama orang yang beriman, masukkanlah aku ke dalam syurga bersama-sama iman. Ya Allah, Kau tambah dan perkuatkanlah iman aku. Ini semua ni ujian, tuan-tuan, mengajak kita bermuhasabah. Apakah penting keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, untuk mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjadikan segala apa sahaja yang ada di dalam makhluk dunia ini. Itu kita kena tanamkan keyakinan. Yang mempunyai kuasa mutlak hanyalah Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kekal, yang selain daripada makhluk, selain dari Allah, makhluk. Ayat mana? Selain dari Allah, makhluklah. Macam mana hebat pun, selain daripada Allah, makhluklah dia. Yang tak bukan makhluk, siapa dia? Allah saja. Ma siwallah, makhluk. Kita kena beriktikad segala yang ada ini, seperti orang kata, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, Allah yang maha berkuasa, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang sifatnya kekal. Selain daripada Allah, tidak kekal. Selain yang tidak kekal tadi, namanya makhluk. Yang tidak kekal, semuanya makhluk. Ini kena tanam. Habisnya, kita makhluk. Mikrofon ni makhluk, air ni makhluk, baju ni makhluk, malaikat makhluk, syurga makhluk. Dah. Semuanya makhluk. Dan sifat makhluk, dia tidak kekal. Dia baharu, sementara. Sampai masa hancurlah. Tengok bumi yang bumi yang kita pijak dah berapa tahun ni, kekal ni. Tak. Tunggu zaman saja. Tunggu perintah saja. Langit yang ke atas, tunggu masa. Matahari yang beredar, tunggu masa saja. Bintang-bintang yang duduk tergantung di atas awan ni sekarang ni, tunggu masa saja. Masanya apa? Kiamat. Yang lain tu ada masa umur tertentu. Allah tentukan kadarnya. Tetapi umur dunia ni, kadarnya ialah datangnya kiamat. Bila kita buka balik dalam Al-Quran, juzuk yang ke-30, bacalah iza syamsu kuwirat wa izan nujumun qadarat. Semuanya menceritakan sifat yang Allah jadikan makhluk-makhluk tadi, semuanya akan terlepas daripada ikatan masing-masing, terburailah dia. Jawabnya, musnahlah dia, hancurlah dia bila sampai ketentuan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang kata kita beriktikad. Dan kehidupan kita ini dengan iktikad, kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang berhak kita puji, yang kita letakkan kesyukuran, pujian, tasbih, takbir. Yang manusia tadi macam mana pula? Pujian juga. Pujian kita ada batas. Pasal Nabi mengajar kepada kita, man la yashkurun nas fala yashkurullah. Siapa yang tak bersyukur pada manusia, tak syukurlah pada Allah. Siapa yang tak menghargai pemberian manusia, sumbangan manusia, sebenarnya dia tak bersyukur dengan Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, antara kita dengan manusia, antara kita dengan Allah. Tetapi mutlak kita, pujian kita ialah segala puji alhamdulillah wa syukrulillah kepada Allah. Kepada kita, wa syukrulillah juga kepada sesama manusia. Terima kasihlah. Dengan izin Allah, Engkau tolong aku. Dengan izin, dengan takdir Allah, Engkau bantu aku. Dengan izin Allah, Engkau selamatkan aku. Ya, itu pun aku selamatkan kau, aku tolong kau. Tak, ini hari engkau, besok hari aku. Nak balas ke? Tak ada, tak balas. Engkau tak balas pun cukup. Kita yakin yang dibalas, tak dibalas tadi, akhirnya kalau jambut tentang tanggungjawab, apa kata Allah tentang kehidupan, kenikmatan yang kita terima, innama nut'imukum liwajhillah.
Apa yang kita buat ini kerana mencari keredaan Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Apa yang kita buat, kita tak minta balasan pun sesama manusia. Wala syukura, tak ucap terima kasih pun tak apa. Ini terima kasih pun tidak. Janganlah bangkit, tak? Jawabnya antara kita apa? Kau tak ucapkan terima kasih pun tak apa. Ibarat saya nak beritahu tuan-tuan, kita sebagai ibu dan bapa kepada anak kita. Anak kita tak balas balik, salah tak dia? Apa yang kita bagi kat dia? Jangan minta tuan-tuan, jangan minta. Yang sekarang ini kita tunaikan kenapa? Aku tunaikan tanggungjawab ini kerana aku sebagai ibu dan bapa kepada anak aku. Buatlah seikhlas. Kenapa kita tunaikan? Ya, itu tanggungjawab aku. Yang aku buat ini sebagai ibu dan bapa, pergi sekolahkan anak, pergi apa semua tu tadi, aku tunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab tuan-tuan. Sama ada anak tu kenang tak kenang, itu bukan tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab anak pula. Kita dah lepas tanggungjawab tak? Kita lepaskan tanggungjawab kita. Apa dia? Tanggungjawab kita membesar, mendidik, memberi nafkah, memberi pelajaran, memberi kasih sayang kepada anak kita. Ada orang dia bangkit, kau tak ingat tak? Aku dah bagi kau gini, dia pun kira. Daripada engkau umur darjah 1 sampai umur 24 tahun masuk universiti, baba dah belanja 1.2 juta. Sila bayar balik. Macam. Anak pula jadi kaya. Anak pula jadi jutawan. Berapa baba sebut tadi? 1.2 juta. Tak apa, kaya ekstrakan lagi 1.5 juta. Okey, apa yang abang nak, saya dah bagi. Antara kita lepas ni, selesai hutang saya dengan ayah. Okey. Macam? Kalau saya tuan-tuan, kata, abang kata tak, aku bukan minta bayar balik. Syukurlah. Tiba zaman kau nanti, engkau pula jadi ayah. Tiba zaman kau nanti, engkau pula jaga ayah. Tiba zaman nanti, engkau tolong pula anak-anak engkau sebagai ibu dan ayah. Akhirnya itulah putaran hidup kita. Kalau dia kata, dah selesai dah. Ada apa-apa lagi dah? Tak ada. Okey, kita putus. Boleh dengan marah, boleh tuan-tuan. Dengan JPA boleh, dengan ibu ayah macam-macam. Tak putus lagi. Kita ada doa. Yang kita bukan kita minta balas. Ayah kata, aku tak minta kau balas. Kau kenang pun cukup. Aku tak minta kau balas. Kau hargai kau cukup. Aku tak minta kau balas. Kau sayangi pun cukup. Ada ibu ayah minta balas anak-anak macam tu? Tak ada kan? Ada. Kita buat kerana apa? Tanggungjawab. Akhirnya kepada anak pula, kau nilailah. Kau balas balik aku macam tu, satu hari nanti apa dia? Anak dia balas balik kat dia, kadang-kadang belum mati lagi dia dah kena. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kita buat sesuatu tadi liwajhillah, la nuridu minkum jaza. Aku tak minta balasan. Kau tak ucapkan terima kasih pun tak apa. Sebenarnya aku yang terima kasih. Kenapa? Aku dah selamat daripada tanggungjawab. Tapi kalau dia berterima kasih, kalau dia membalas, jawabnya hati kita apa? Ya Allah, syukur aku. Anak aku, zuriat aku tahu. Kita doakan anak kita nanti dapat anak-anak yang baik. Macam mana kita dapat mereka dengan anak yang baik. Kita pula akhirnya kita jadi baik, kenapa? Ya Allah, ayah aku yang tak sekaya mana 30-40 tahun yang lepas telah melepaskan tanggungjawab dia. Jadi inilah putaran hidup kita, tuan-tuan. Dunia ini kadang-kadang macam tu je. Macam mana kita buat orang, apa akan jadi? Satu hari orang buat kita balik. Muhasabah balik, tuan-tuan. Dan setiap yang berlaku itu ada hikmah untuk kita bermuhasabah. Kadang-kadang ada kesilapan, jangan kita biarkan kesilapan itu berlarutan. Hentikanlah. Mungkin ada penyesalan, ada kekesalan, ada perubahan memberi peluang kepada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dalam kehidupan tadi kita bermunajat, memohon hanya Allah lah yang memberi manfaat, memberi mudarat ke atas kepada kita sesuatu. Dan yang ketiga, apabila kita bersebut tentang keimanan, maka kita akan beriktikad beriman kepada suatu keimanan yang memberi pendorong kepada kita
bahawa kehidupan kita ini sementara, kita ada kehidupan yang lebih besar, iaitu beriman kepada alam barzah dan hari kebangkitan. Ini yang menjadi penguat kepada kita, kenapa kita duduk bersemayang, kenapa kita berpuasa. Kita nak cari bekalan. Bekalan apa tuan-tuan? Bekalan hidup di dunia dah kita dapat persiapkan. Yang kita nak bawa ialah bekalan kita di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, kata Allah. Maka bersiap sedialah kamu dengan bekalan-bekalan, dan sebaik-baik bekalan untuk kita di akhirat ialah at-taqwa. Sebaik-baik bekalan kita di akhirat adalah ketakwaan. Kata Saidina Ali di dalam mentafsirkan perkataan takwa, ada 4 perkara yang menjadi tuntutan. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Ketakwaan akan terhasil, akan terdapat kita perolehi bila ada perasaan gerun dan takut kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, kata Saidina Ali. Bagaimana ketakwaan akan datang, keimanan akan datang. Tanamkan rasa takut kita kepada Allah sebagai Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan yang maha berkuasa. Yang kedua, at-ta'atu bit-tanzil. Ketaatan akan datang, keimanan dan ketakwaan akan datang bila ada ketaatan. Tunaikan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Yang ketiga, ketakwaan, keimanan akan datang, iaitu al-qana'atu bil qalil. Melahirkan rasa berpada walaupun dikurniakan rezeki yang sedikit. Hari ni berniaga tak untung, apa nak kata? Pergi ke laut tak dapat ikan, apa nak kata? Kita tak naik pangkat, apa nak kata? Ada sifat apa? Qana'ah. Qana'ah ni mengimbangi antara sifat tamak dengan bakhil. Bakhil nak dapat duit dia macam roda kereta lembu. Sifat tamak, semua orang punya, aku punya. Akhirnya nak mengimbang dua perasaan tadi apa dia? Qana'ah. Qana'ah ni ialah nak kata aku kaya, tak juga. Nak kata susah, cukup, alhamdulillah lah. Cukup pakai, tak ada hutang, cukup keperluan hidup. Ini yang kita minta pada Allah. Ya Allah, aku tak nak kaya, dan aku pun tak nak minta miskin. Yang kita minta apa? Ya Allah, kau cukupkanlah keperluan hidup kita ini. Cukupkan. Hari ni nak buat kerja kahwin, ni tak? Berapa nak order? Ni tak cukup, ni tak cukup. Main tak cukup aja. Last orang tak datang. Jawabnya apa? Bazir lah tadi kan? Habis buat kerja kahwin. Berapa order bang? Alah, agak-agak berapa? Okey lah. Ya, doa pagi-pagi. Ya Allah, kau cukupkanlah makanan yang ada untuk jamuan kenduri aku ni sekarang. Ya tak? Kalau boleh habis-habiskan dalam pukul 3 kan habislah. Jawabnya, alhamdulillah, buka majlis apa, orang datang sikit-sikit. Alhamdulillah, cukup. Secukupnya. Tidak membazir, tidak pula pukul 11 dah habis. Jemput berapa ribu? Jemput 2,000, buat mari lah. Aku buat 500 saja. Pun tak kena juga. Jawabnya kita nak apa yang kita tadi dicukupkan. Ini yang kita hari ni minta tuan-tuan, dicukupkan aja. Bagi aku 24 jam, cukup untuk aku rehat, cukup untuk aku bekerja, cukup untuk aku beramal, cukup aku bermasyarakat, cukup untuk aku keluarga. Ya, Allah cukupkan. Ada orang tak cukup masa tak tuan-tuan? Tak cukup masa tuan-tuan. Ui, tak cukup masa, tak cukup duit, tak cukup apa. Yang itu yang akhirnya kita takut. Jadi bagaimana nak mencukupkannya? Kata Saidina Ali, al-qana'atu bil qalil. Tanamkan sifat qana'ah walaupun ditakdirkan kepada kita direzekikan dengan rezeki yang sedikit. Yang keempat, untuk mencapai keimanan dan ketakwaan, al-isti'dad li yaumir rahil. Kita mempersiapkan perjalanan kita nanti dengan berbagai-bagai bekalan untuk hari permusafiran kita di yaumil mahsyar. Kita nak pergi cuti-cuti sekolah ni, nak pergi ke Langkawi katakanlah. Ada persiapan? Ada.
Pertama, duit mau cukup. Nak duduk berapa hari? 3 hari. Kurang-kurang 3 hari, 2,000. Ya tak? Siap tengok. Duit ada? Ada. Okey. Siap lagi nak pergi naik apa? Naik kereta. Jawabnya persiapan untuk kereta tadi apa? Minyak, servis, aircon. Okey, boleh. Ready. Pergilah. Tayar semua cek cukup-cukup. Itu persiapan kenderaan. Nak pergi duduk pula 3 hari. Kita tengok pula apa dia? Pakaian. Nak pakai berapa pasang baju. Ni nak pergi orang kahwin, nak pergi kenduri ni. Oh, ini kan nak pakai baju batik, ni nak pakai baju Melayu, ini nak pakai baju kemeja. Jawabnya persiapan kita perjalanan 3 hari tadi dengan 3 pasang, 4 pasang pakaian. Nak pergi pula perjalanan, jawabnya Kang nak berhenti mana? R&R banyak tutup. Ada pula sikit bekalan dia apa? Minum dan makanan. Jawabnya itu perjalanan kita yang sifatnya sementara daripada satu destinasi kepada satu destinasi yang kita akan lalui 3-4 hari tadi. Nak pergi umrah 10 hari, boleh modal RM500. Aku nak pergi umrah, berapa bawa? 500. Tawakal aja macam. Tak jadi tuan-tuan, ya tak? Duduk kat sana mata pula jahat, nak beli sana, nak beli sini. Jawabnya kena persiapan kita. Itu keperluan kita duniawi. Untuk kehidupan kita yang kekal, al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan bekalan-bekalan untuk hari permusafiran kita. Apa dia? Doa, zikir, sabar, ikhlas, iman, Quran, ketaatan. Itu sebagai bekalan-bekalan kita. Apabila mati anak Adam, kata Nabi, putuslah segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, doa daripada anak-anak cucu kita yang kita tinggalkan. Itulah menjadi bekalan kehidupan kita pada hari permusafiran. Wallahu alam. Moga yang baik datangnya daripada Allah. Kesilapan, kekurangan penyampaian itu adalah kelemahan saya. Saya bercakap bukan untuk tuan-tuan, saya menasihati diri saya sendiri. Moga yang baik dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selamat menyambut tahun baru 2020. Doa yang terbaik dan doa juga tuan-tuan, saya mungkin adalah tunggu 1-2 minggu ni. Kalau varian baru orang kata dapat kita hadapi ni, InsyaAllah kita akan perluaskan lagi aktiviti-aktiviti masjid. Nak rapatkan saf ke? Tok? Ni? Nak rapat? Nak rapat-rapat lagi? Nak salam ke? Sekarang ni banyak imam yang kena tuan. Bila imam kena, semua orang takut nak pergi masjid. Imam dah kena COVID, dia kata. Saya minggu ni ada 3 tempat masjid tutup. Stigma. Agak penuh tak masjid kita sekarang ni? Sampai melempah tak, Bang? Melempah? Kalau melempah nanti saya boleh fikir. Kalau kita rapatkan sikit dalam sekaki lagi, antara bahu dengan bahu sekaki boleh? Kita rapatkan sikit. Saya tak berani kata nanti KKM marah saya, dia kata. Jangan rapat-rapatkan itu. Saya antara 3 elemen saya dalam penentuan COVID ni, tuan-tuan. Yang pertama, matlamat kita buat apa-apa polisi kita dalam penentuan COVID. Yang pertama, nak putuskan rantaian COVID. 1. Yang kedua, ialah kita nak patuh pada undang-undang. Paling mudah sekali nak putuskan COVID, nak putus undang-undang, apa yang paling mudah sekali? Tutup masjid 2 tahun. Selesai masalah kan? Jadi kluster masjid ada. Tak selesai. Saya ada 3 matlamat. Yang ketiga, saya kata syiar agama saya nak jaga. Itu sebab apa pun keputusan daripada awal tahun lepas, saya kata 3 elemen ini menjadi ukuran saya. COVID kita tak nak tersebar, undang-undang kita nak patuh, tetapi syiar saya tetap nak jaga. Jadi saya kata, okey, sekarang ni apa yang tak boleh kat kita? Yang tak boleh kita semain rapat saja. Yang lain, nak duduk masjid daripada pagi sampai petang boleh? Boleh. Nak semayang 20 rakaat lepas ni boleh? Boleh. Buatlah yang boleh. Yang tak boleh sikit aja, tak boleh salam dengan Pak Imam. Tak boleh apa? Tak boleh duduk rapat. Dah. Itu aja.
Saya pun tak bagi, kita pun tak bagi syarat untuk pergi ke masjid jamaah kena vaksin, ada? Saya tak keluarkan syarat. Saya kata tak, saya tak syaratkan. Tapi yang saya syaratkan, guru yang nak mengajar kena vaksin. Itu syarat saya. Sebab guru tak ramai, yang ramai murid. Murid biar datang ramai-ramai. Jadi kan kita beradu, siapa nak mengajar? Imam kena vaksin. Ada juga imam tak vaksin. Tunjuk-tunjuk, Ustaz saya tak boleh vaksin. Doktor kata saya ni alahan alergi. Okey, saya terima. Doktor mengesahkan. Okey, kita terima. Itu pengecualian. Tapi jangan sampai pula ada satu kes, saya pun panggil. Cakap dengan staf saya, panggillah Ustaz tu. Saya ada sikit nak berurusan dengan dia sembang-sembang petang. Ceritanya tak vaksin, nak pujuk lah suruh ambil vaksin. Ni saya pun jadi takut dah sekarang, tuan-tuan. Nasib baik saya tak keluar Ustaz Rami. Pakai WhatsApp, pakai telefon je staf saya. Ustaz, saya dah hubungi. Ni jawapan dia. Agak-agak apa jawapan dia, Ustaz? Tuan, sila berurusan dengan peguam saya. Saya kata, oi, andal saya punya tak imam ni. Sila berurusan dengan peguam saya. Saya kata saya nak jumpa sembang-sembang petang aja dapat maklumat. Pak imam ni, apa ustaz ni tak adalah ambil vaksin. Jadi saya kata tak apa, panggil dia. Saya nak tanya-tanya kalau ada masalah kewangan kita bantu. Kan? Kalau ada masalah kesihatan kita kecualikan. Kalau masalah dia daftar-daftar tak dapat lagi vaksin, kita tolong percepatkan. Tak manalah tahu. Tiba-tiba bila panggil nak sembang-sembang minum petang aja. Saya telefon dah orang tu, saya nak jumpa kejap. Tak kisah, saya kata, tak apa Ustaz, dia tak boleh datang pejabat. Ni pejabat nak, kalau tak vaksin tak boleh masuk. Tak apa, saya bagi masuk. Dia nak mesyuarat pun tak apa, tapi dia seorang aja. Saya dengan dia nak seorang. Bila hantar WhatsApp, dia punya jawapan, sila berurusan dengan peguam saya. Macam rupanya kecil punya hal pun pakai peguam, yang kaya peguam. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya ada beberapa perkara semalam pun saya dah bincang dengan Mak Ketua Menteri. Kita tunggu mungkin awal tahun. Antara yang kita akan lepaskan nanti ialah jemputan untuk penceramah-penceramah luar. Sekarang ni aktiviti dalaman dah boleh jalan. Okey, dan makan di kenduri kenara pun insya-Allah kita akan perluaskan, ada kebolehan untuk tadi. Dan kita tunggu varian yang terbaru ni lah. Harap-harap tidak tersebar di negara kita. Di UK kita tengok musim salji winter ni, dia akan proses tu akan jadi lebih itu pada Allah kita bermohon, bertawakal, kepada kita berikhtiar. Dua konsep yang kena ada, ikhtiar dan tawakal. Wallahu alam, kepada Allah kita mohonkan pertolongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min indik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yastajabu lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.